Baiklah, saya akan membentangkan pengenalan tajuk kami, yaitu kepemimpinan dalam rekreasi. Pemimpin ditafsirkan sebagai seorang yang diiktiraf oleh satu atau lebih daripada satu orang, di mana pemimpin tersebut mempunyai pengaruh, kewibawaan, dan mempunyai kuasa. Hal ini berlaku sama ada dalam jangka masa panjang maupun jangka masa pendek di dalam situasi tertentu. Memimpin pula merupakan satu tindakan aktiviti yang dilakukan oleh seseorang individu, dan individu itu memainkan peranan kepemimpinan dengan menggunakan pengaruhnya terhadap orang lain, yaitu pengikutnya ke arah pencapaian matlamat. Kepemimpinan pula merupakan satu proses yang kompleks di mana seseorang itu mampu mempengaruhi orang lain bagi mencapai misi, tugasan, atau objektif bagi sebuah organisasi. Rekreasi pula bermaksud aktiviti yang berfaedah, sehat, positif, yang dilakukan untuk memenuhi masa lapang, yang bukan saja bertujuan pertandingan atau perniagaan, tetapi untuk memperolehi keseronokan, ketenangan minda, dan merehatkan badan. Bentuk rekreasi terbahagi kepada dua, yaitu rekreasi luar dan rekreasi dalam. Seterusnya ialah gaya kepimpinan dalam rekreasi. Terdapat 4 gaya kepimpinan, antaranya ialah autokratik. Pemimpin seperti ini mementingkan pelaksanaan tugas. Mereka menggunakan sumber kuasa formal dalam membuat keputusan dengan memberi arahan. Arahan yang diberi perlu dipatuhi. Yang kedua ialah berperi kemanusiaan. Pemimpin seperti ini menunjukkan minat yang lebih terhadap kaki tangan. Mereka mementingkan suasana kerja yang baik, dipupuk melalui jalinan persahabatan. Mereka juga cuba mengelakkan konflik dan melebihkan permuafakatan. Yang ketiga ialah demokratik. Pemimpin menggalakkan penglibatan semua kaki tangan dalam organisasi. Mereka memberi peluang kepada setiap ahli untuk memberikan pandangan dan membuat keputusan secara bersama. Yang terakhir ialah laissez-faire. Pemimpin seperti ini tidak begitu minat dengan urusan yang diamanahkan. Mereka tidak peduli tentang kerja dan hasilnya. Mereka juga tidak menggunakan kuasa yang ada dan keputusan diserahkan kepada pekerja bawahan. Seterusnya ialah jenis-jenis kuasa pemimpin. Yang pertama ialah kuasa sah. Kuasa yang diperoleh pemimpin melalui sumber jawatan yang dimiliki dan diiktiraf oleh organisasi. Yang kedua ialah kuasa ganjaran. Keupayaan seseorang pemimpin memberi ganjaran kepada seseorang jika berjaya mencapai matlamat seseorang pemimpin. Yang ketiga ialah kuasa desakan. Keupayaan pemimpin untuk memaksa agar mematuhi keputusan dan tindakan pemimpin. Yang keempat ialah kuasa formal. Pemimpin yang memiliki kuasa yang berpunca daripada jawatan yang dimiliki di dalam sesuatu organisasi. Yang kelima ialah kuasa informal. Kuasa yang dimiliki oleh pemimpin disebabkan faktor peribadi yang berkarisma yang menjadi ikutan oleh ahli kumpulan yang lain. Yang keenam ialah kuasa kepakaran. Ianya berlaku apabila pekerja lain mengiktiraf seseorang itu mempunyai kebolehan tentang pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang ketujuh ialah kuasa rujukan. Seseorang pemimpin yang memiliki kuasa rujukan dan dijadikan role model dalam sebarang tindakan. Ciri-ciri pemimpin. Yang pertama, jujur. Pemimpin perlu jujur dalam menyampaikan maklumat dan arahan kepada kumpulannya. Yang kedua, yakin. Pemimpin hendaklah yakin kepada dirinya sendiri dan yakin kepada segala keputusan dan tindakan yang dibuat untuk kumpulannya. Yang ketiga, kemasyarakatan. Pemimpin hendaklah mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi secara berkesan dan terbuka dalam memberi serta menerima pendapat daripada ahli kumpulannya. Yang keempat, kreatif. Pemimpin mesti berupaya mencipta idea-idea baharu dan berguna supaya dapat menghasilkan kerja yang lebih berkualiti dalam setiap aktiviti. Yang kelima, menyelesaikan masalah. Pemimpin mesti pandai menyelesaikan setiap masalah yang timbul dengan menggunakan teknik yang betul. Dan yang keenam, amanah. Pemimpin perlu bersikap amanah ketika menjalankan tugas, terutamanya melibatkan pengurusan kewangan dan pengendalian peralatan administrasi. Tugas-tugas pemimpin. Yang pertama, merancang aktiviti kumpulan untuk dilakukan. Yang kedua, mendorong kumpulan ke arah kebaikan. Yang ketiga, mengatur kerja-kerja kepada kumpulan untuk dilaksanakan. Yang keempat, mengawal kumpulan agar tidak berlaku sebarang risiko. Dan yang terakhir, melakukan penilaian terhadap segala aktiviti yang dilaksanakan. Kepentingan kepimpinan dalam rekreasi luar. Yang pertama, membolehkan seseorang ketua atau pemimpin mempengaruhi atau menguasai ahli kumpulan mereka. Yang kedua, membantu seseorang ketua menyelesaikan masalah yang berlaku di dalam organisasi di bawah pimpinan mereka. Yang ketiga, pemimpin tersebut dapat dijadikan ikon atau contoh teladan yang baik buat ahli kumpulan mereka. Yang keempat, dapat memudahkan seseorang pemimpin memberi arahan kepada ahli kumpulan mereka. Dan kepentingan yang terakhir adalah dapat membantu pekerja dalam memenuhi keperluan mereka.
Kita teruskan pula dengan inovasi idea. Inovasi idea yang boleh dilakukan ketika kepimpinan dalam rekreasi adalah permainan radio rosak dan permainan satu cawan 10 tangan. Paparan ini menunjukkan cara permainan radio rosak berlangsung. Permainan ini memerlukan kecekapan menghafal petikan dalam tempoh yang singkat. Berikut merupakan contoh petikan yang boleh digunakan dalam permainan ini. Seterusnya adalah permainan yang jarang didengari, iaitu permainan satu cawan 10 tangan. 10 tangan merupakan perkataan metafora bagi menunjukkan ramai yang perlu membawa sebiji cawan itu. Berikut merupakan cara bermain permainan ini. Permainan ini bukan sahaja mencabar, malah memerlukan seorang pemimpin yang berfikiran terbuka untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Terdapat 5 rational idea yang diperolehi melalui permainan yang dijalankan. Yang pertama ialah menggalakkan pelajar berfikir dan bertutur secara spontan serta berkomunikasi secara lisan bersama ahli kumpulan. Objek yang kedua, melatih pelajar untuk menjadi lebih berani dan memupuk semangat kerjasama antara ahli kumpulan. Yang ketiga, meningkatkan semangat kepimpinan dalam diri setiap kumpulan. Yang keempat, melatih pelajar untuk meniati setiap perkataan yang dibaca dalam tempoh masa yang lama. Dan yang terakhir, mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Objektif utama yang akan diperolehi ialah mencipta 2 inovasi permainan iaitu radio rosak dan satu cawan 10 tangan. Objektif yang kedua, menerangkan cara permainan dijalankan secara teratur dan tersusun bagi kedua-dua aktiviti. Dan yang terakhir, memastikan perjalanan aktiviti dilakukan dengan baik serta mengikut susun atur yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, mempunyai pemimpin di dalam rekreasi luar amatlah penting karena kita sentiasa terdedah dengan cabaran dan risiko. Pemimpin mestilah memenuhi ciri-ciri kepimpinan yang baik. Setiap orang perlu ada ilmu tentang asas kepimpinan, sifat kepimpinan, gaya kepimpinan, dan juga tugas kepimpinan.